لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat sama-sama untuk menyaksikan live yang dibawakan oleh Malaysia for Syria MFS yang sudi untuk menaja kuliah kita pada kesempatan ini, dan kita menjemput kepada teman-teman, rakan-rakan semua untuk kita sama-sama berkongsi rezeki untuk tabung Ramadan Al-Habib, set kotak makanan RM150, dan anda boleh menyumbang dengan cara, dengan kaedah
anda pergi ke www.infaksyria.com/Ramadan, di mana juga saya ada letakkan apa yang saya sebutkan tadi dekat ruangan caption ataupun status saya itu. Anda boleh tengok dan anda boleh tengok bagaimana anda boleh memberikan sumbangan anda bagi membantu saudara-saudara seakidah kita yang berada di Syria, yang mereka juga sedang melalui saat Ramadan, yang Ramadan mereka lalui pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelum ini, sejak 9 tahun yang lalu, merupakan Ramadan yang sangat sukar bagi mereka. Bagi kita mungkin tahun ini saja kita rasa agak mencabar, lain daripada yang lain. Namun mereka lebih susah, lebih perit dan lebih mencabar kehidupan mereka. Mengenal erti kebebasan itu adalah suatu perkara yang sangat diinginkan mereka sejak sekian lama. Bagi kita yang dalam tempoh PKP ini sendiri pun, ramai orang dah mula rasa teringin nak bebas, nak keluar seperti kebiasaan sebelum-sebelum ini. Namun ingatlah, ada insan, ada saudara-saudara kita, hidup mereka, jiwa mereka senantiasa inginkan kebebasan. Lalu dalam Ramadan Al-Mubarak, bulan penuh kemuliaan ini, mari kita sama-sama berikan sumbangan kita menerusi tabung Ramadan Al-Habib, set kotak makanan RM150, dan ataupun anda boleh menyumbang semampu yang anda ingin berikan. Yang penting kita dapat sama-sama membantu mengukir senyuman di wajah mereka dalam saat melalui Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian? Didoakan semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja, sihat-sihat semuanya dalam kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak yang telah pun masuk fasa pertengahan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan, kekuatan pada saya, pada kawan-kawan semua dalam kita menjalani ibadah ini sebaik-baiknya dan sekuatnya lah untuk nak melaksanakan dan menempuh hari-hari kita dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah pun bersama dengan kita sejak awal pagi tadi lagi. Terima kasih banyak. Kita mulakan 6.45 ni bukan apa, awal sikit. Takut nanti ada yang pejam sekejap lagi. Hari hujung-hujung minggu ni ramai duk lena pula sekejap lagi. Jadi sebelum tuan-tuan lena, baik saya buat dulu. Okey, kawan-kawan saya pun ramai dah masuk dah ni. Sas Rizal, amboi dia bagi love banyak sungguh. Siapa lagi ni kawan-kawan, ramainya. Shima Danish, salam Ramadan 16 Al-Karim, terima kasih. Esah Miskam dari Keluang Johor, terima kasih. Siapa lagi ni kawan-kawan kita ni? Tanjung Tualang, Tanjung Tualang clear, terima kasih. Waras pun ada. Herianti Waras, okey, terima kasih banyak. Siti Swahili, surah Toha ayat 25-28. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Fatin Nuruddin, terima kasih banyak. Lama tak berkunjung ke Masjid Al-Mukarramah. Kan masih terngiang-ngiang lagi gulai udang hari tu. Terima kasih banyak. Pecah rahsia pula. Siapa lagi? Terima kasih banyak semua. Okey, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, insya-Allah doakan moga line kita clear, line kita lancar berkat doa kawan-kawan. Dan kalau boleh perkongsian saya ini dikongsikan oleh anda semua dengan teman-teman, kawan-kawan lain. Share video ni, live ni, share sebanyak-banyaknya, insya-Allah ya. Semoga ia dapat memberikan manfaat, kerana live kita pada kali ini dibawakan oleh Malaysia for Syria, insya-Allah ya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini ialah mudahnya menghabiskan pahala. Itu tajuk kita, mudahnya menghabiskan pahala. Kawan-kawan semua, bila kita bercakap berkait tentang soal pahala, dalam Al-Quran sendiri
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah taala dalam pelbagai istilah. Ada yang disebutkan sebagai al-hasanah, ada yang disebutkan sebagai ajrun, ada yang disebut sebagai thawabun. Ini semua membawa maksud pengertian balasan, ganti ataupun kurniaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bila melaksanakan suatu ibadah, buat satu perkara itu dengan penuh kesungguhan, maka sebagai ganjarannya itu disebut sebagai pahala. Ya. Dan kalau ditanyakan apa sebab kita dalam hidup ni perlu sangat sangat mengejar pahala ni, sangat mengejar pahala. Hatta kita yang berada dalam bulan Ramadan, dalam ketika ini pun kita buat itu, buat ini, ibadah itu, ibadah ini, hatta baca Quran ke, bersedekah ke, senyum ke, apa sajalah zikir, wirid sejak berlepas subuh tadi ni. Tujuannya apa? Semua orang dia nak mengejar, nakkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya ialah, kenapa kita semua perlukan dan nak sangatkan pahala ni? Jawapannya mudah saja teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Pahala ini merupakan suatu tukaran nanti di hari akhirat. Tukaran kepada hari akhirat nanti ia adalah pahala. Tukaran macam mana pula dah Ustaz ni? Dia kalau di dunia, kita kalau nak beli barang, tukaran barang ke apa, dia pakai mata wang duit kita lah. Atau kalau kita di dunia ni, kalau pergi ke Indonesia, pergi Batam ke, pergi Lombok ke, pergi shopping ke apa, sana Indonesia pakai rupiah. Kalau pergi Saudi dia pakai rial. Kalau pergi ke Mesir dia pakai Egyptian pound ataupun genih. Kan? Kalau pergi ke Singapura dia pakai Singapore dollar. Kalau pergi ke Australia pun sama, Australian dollar. Tapi kalau pergi akhirat pakai apa? Pakai pahala. Pakai pahala. Ringgit Malaysia tak laku. Dia tak pakai. Apa dolar ke, rial ke, tak pakai. Dia pakai pahala. Sebab di akhirat nanti dia merupakan kehidupan. Kita nak duduk di sana, nak ada rumah. Takkan nak duduk tepi sungai, duduk kan. Dah lah di dunia ni pun ada orang tak mampu nak beli rumah, takkan masuk syurga tak nak ada rumah. Sebab itu Allah menerusi hadis-hadis Nabi, ada amalan-amalan tertentu kalau kita buat dapat rumah dalam syurga. Ada amalan-amalan tertentu yang Nabi ajar, kalau kita buat dapat pohon dalam syurga, dapat pokok. Tu kalau sekali buat, sepokok dapat. Kalau berkali-kali kita buat banyak pokok, akan jadi kebun. Jadi itulah kehidupan kita nanti dalam syurga. Ada tanam-tanaman, ada kebun, ada rumah, ada sungai yang mengalir, ada yang melayan kita. Inilah semua balasan Allah Ta'ala. Jadi sangat peliklah orang hak jenis dia kata, saya tak mau pahala-pahala. Awak faham ke pahala tu apa? Sebab itu pahala ni suatu benda yang sangat kita perlukan dalam kehidupan. Walaupun kalau dalam tingkat orang-orang tasawuf sendiri menyebutkan paling tinggi sekali adalah seseorang itu kalau dia beramal adalah kerana nakkan redha Allah. Itu kita tak nafi. Dalam doa sendiri pun kita lepas tarawih kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mendambakan, menginginkan redhamu dan syurgamu. Kan redha dulu. Tapi pahala merupakan kurniaan Allah bagi orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk nak mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Itu tidak salah. Sebab itu kadang kalau kita tengok Allah SWT, bila kita buat suatu kebaikan, maka ganjaran pahalanya itu Allah Ta'ala akan bagi dalam pelbagai bentuk. Setengah ulama menyebutkan Allah Ta'ala berdasarkan ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala ada berfirman, pahala yang Allah Ta'ala bagi ni, cara Allah Ta'ala akan bagi itu dalam pelbagai bentuk. Macam kita lah, pemerintah, kerajaan akan bagi insentif ke, bantuan ke, apapun, pelbagai bentuk. Ada kadang dalam bentuk cash, dalam bentuk duit, ada yang dalam bentuk bantuan serba-serbi lah, bantuan perumahan ke. Allah Subhanahu wa ta'ala, cara Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada hambanya pun pelbagai bentuk dan kaedah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama,
Allah Ta'ala ada ketikanya bagi pahala dalam bentuk gandaan pahala tu sendiri. Allah Ta'ala bagi pahala, dalam pahala tu sendiri dia ada gandaan lagi. Dia punya lipat kali ganda. Sebagai contoh, dalam dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Kata Allah, siapa-siapa yang melakukan suatu hasanah, buat suatu kebaikan, baginya 10 ganjaran. Buat satu kebaikan, Allah balas, Allah bagi 10 kali ganda. Satu kebaikan Allah bagi 10. Hebat kan? Bayangkan, kita ni dalam Islam ni, kalau kita benar-benar menghayati, kita akan nampak terserlah hebatnya kasih sayang Allah kepada hamba dia. Kita buat suatu kebaikan, kadang-kadang tu baru niat saja dah ada pahala dah, tak buat lagi, baru niat. Kawan-kawan tidur semalam niat nak bangun tahajud. Kalau di bulan yang selain Ramadan lah, untuk tiba-tiba terkejut subuh dah. Alah, tapi dapat pahala niat lah. Cuma nak bagi tahu lah sampai bila nak ambil pahala niat, tak buat-buat je. Tapi kalau kita baru niat nak buat jahat, nak buat benda yang tak senonoh, baru niat belum dikira. Dah buat sekalipun, dah buat baru dikira, tu pun satu. Dicatat sebagai satu dosa, bukan 10 dosa. Satu. Buat satu kebaikan kali dengan 10, kali ganda. Masuk bulan Ramadan kali dengan 70 lagi. Sebab itu pernah dengar hadis kan, berkait tentang Nabi mengajarkan, kalau kita baca Al-Quran, pahalanya banyak mana. Nabi mengajarkan membaca Alif Lam Mim. Setiap huruf itu pahala. Bukan satu ayat tu, tidak. Setiap huruf itu. Alif itu ada pahalanya, Lam itu pahalanya, Mim itu ada pahalanya. 10, 10, 10. Tapi masuk Ramadan kali dengan 70. Amalan-amalan sunat, dia punya gandaan macam amalan fardu. Yang fardu dilipat gandakan lagi. Wa amaluhu mudha'afah. Amalan-amalan orang dalam bulan Ramadan ni dilipat ganda. Itu cara Allah Ta'ala punya penyayang, kasihnya Allah kepada hamba-hambanya, dilipat gandakan. Surah Al-An'am ayat 160. Faham ya? Okey, yang pertama. Jadi yang menonton ni, mohon tolong komen, catat sikit kat bawah tu, supaya dapat disaksikan oleh kawan-kawan yang mungkin baru bersama-sama dengan kita. Pertama sekali, pahalanya apa? Allah lipat gandakan. Allah double, triple lagi, yang macam itulah kurang lebih nak mudah faham. Satu. Yang keduanya, bentuk pemberian pahala, ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang keduanya ialah dengan Allah mengurniakan syurga. Allah kurniakan jannah, syurga. Allah kurniakan syurga. Dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu, ganjaran untuk mereka itu tiada batasan. Maknanya ganjaran yang melimpah ruah, tiada batasan. Kalau kita manusia ni dipanggil apa? Orang panggil apa? Tak ada batasan, dipanggil apa? Infinity apa nama kan? Tiada penghujung, melimpah ruah. Untuk siapa ini? Yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabar. Sabar dalam kehidupan, sabar dalam bulan Ramadan, sabar menempuh hari-hari dalam PKP, sabar dalam menjalani kehidupan sebagai ayah, sabar menjalani kehidupan membesarkan anak-anak, sabar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang peniaga, walaupun dalam tempoh yang sukar ini, namun dia tetap bersabar, ingat Allah, banyak doa, redha, kreatifkan minda, mencari alternatif lain, menjana keuntungan, menjana ekonomi dia sendiri. Ini orang Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang tiada batasan, bighairi hisab. Itu surah Az-Zumar
ayat yang ke-10. Maknanya diulas oleh ulama. Sebagai contoh As-Suddi, seorang ulama tabi'in yang juga mufassirin, mengatakan ganjaran pahala yang disebutkan bi ghairi hisab, tiada batasan, itu adalah maksudnya syurga. Maknanya orang yang bersabar ini syurga. Dan ini juga dikuatkan lagi, dikokohkan lagi oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana peristiwa Sumayyah dan ahli keluarganya diseksa, kemudian Nabi bersabda, Nabi berpesan, Nabi menyebutkan kepada mereka itu, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir, syurga sedang menanti kalian semua, ataupun syurgalah untuk kalian semua. Sabran ya ala Yasir, bersabarlah, sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Dia tak boleh, dia nak sebut sikit kira nak nyanyi. Bulan puasa tak puasa. Aduh, hai. Tu kalau suara saya macam kumpulan hijaz, saya tak tahulah. Kan tuan-tuan semua, ini bukan hijaz, ni hijack boleh saya ni. Tuan-tuan semua, syurga untuk siapa? Orang yang bersabar. Pahala ganjarannya itu dalam bentuk syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga pahalanya bagi orang-orang yang buat kebaikan, buat amal soleh, buat perkara kebajikan. Yang ketiganya ialah dalam bentuk penghapusan dosa. Allah hapuskan dosa-dosanya. Bila dia buat baik, Allah hapuskan dia punya dosa. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Hud ayat 14. Firman Allah dalam surah Hud ayat 14, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan, kebajikan, amal baik itu dapat menghapuskan apa ni? Menghapuskan keburukan, kesalahan-kesalahan. Memang kita kalau buat suatu kebaikan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Tak payah cari dalil jauh sangatlah, ni kita ni bulan Ramadan. Apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Apa kata Nabi? Man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, berkira-kira Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa ni? Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, kesungguhan, pengharapan. Betul tak? Hasanat yang kita buat, benda baik kita buat, Allah boleh hapuskan dosa-dosa yang lalu. Sebab itu seringkali diingatkan kepada teman-teman, kawan-kawan yang mungkin dahulunya hidupnya tak senonoh ke, terlibat dengan perkara maksiat yang Allah murka semua. Jangan risau, don't worry. Selagi nyawa di kandung badan, selagi Allah Ta'ala bagi nafas untuk kehidupan ini, buatlah banyak-banyak kebaikan. Banyak-banyak kebaikan. Suatu sebagai lambang taubat kita. Yang keduanya sebagai nak hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ni yang kita nak tekankan di sini. Maknanya 3 bentuk kurniaan Allah, pahala dari Allah kepada hamba-hambanya. Dan yang sebenarnya yang saya sebut ni bukan 3 saja. Kalau nak ikutkan, banyak lagi bentuk-bentuk kurniaan Allah. Tapi dalam ruang kesempatan yang ada ini, saya kongsikan 3 je dulu pun dah memadai dah untuk anda hadamkan dalam jiwa. Ya Allah, maha baiknya Engkau ya Allah pada kami, penyayangnya Engkau ya Allah pada kami. Sangatlah tidak tergamak kami untuk nak menangisi, untuk kami nak bersedih dengan apa yang menimpa kami, jika nak dibandingkan dengan nikmat-Mu yang maha luas ya Allah. Itu tujuannya. Pertama tadi apa? Pahala dalam bentuk Allah lipat ganda. Yang kedua, pahala dalam bentuk syurga Allah Ta'ala akan bagi. Yang ketiga, pahala dalam bentuk Allah hapuskan dosa-dosa kita. Malah ada amalan-amalan tertentu yang insya-Allah lah dalam kesempatan yang lain boleh kita bincang nanti. Bukan setakat Allah hapus dosa. Amalannya apa?
Allah hapus dosa kita, Allah bagi pahala kat kita, Allah angkat darjat kita. 3 perkara dapat tau. Apa dia amalan tu Ustaz? Lain kali lagi kita cerita. Sebab saya kalau sebut tu sikit, sekali kira nak ulah. Ulah, hurai, sekali lagi mana tajuk kita pun lari habis lagi. Kan? Sebab itu teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, ada amalan dapat pahala, hapus dosa, angkat darjat. Sangat senang amalannya itu. Ya Allah. Sebab itu Allah Maha Penyayang kepada kita. Kita ni umat umur pendek. Kita ni umat umur pendek. A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Nabi kata umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Sebab itu umat kalau tengok dalam lipatan sejarah sekalipun, dia kebanyakannya ikut umur Nabi-Nabi dia lah. Kalau Nabi dia umur panjang, umat pun kebanyakannya umur panjang ikut Nabi dia jugalah. Dan Nabi kita umur sekitar 63, 60-an gitu, maka umatnya pun kurang lebih begitu. Tapi saya tengok ramai Ustaz, ada 90, ada 96, 97, 80 pun ada. Itu yang Nabi sambung dalam hadis, wa aqalluhum may yajuzu zalika, dan sangat sedikit yang lebih daripada umur lingkungan 60 70. Ada yang lebih betul Nabi kata, tapi sangat sedikitlah, ada tapi sikit, tak banyak. Jadi sebagai ganti untuk umur tak panjang tapi menginginkan syurga, apa amalan nak buat? Allah tawarkan kepada kita menerusi ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, amalan-amalan yang boleh melipat gandakan pahala kita ni, kan? Dan kita dalam Ramadan ni kurniaan terbesar juga yang kita nak kena tahu ialah malam 1000 bulan, malam Al-Qadar. InsyaAllah akan dibahaskan nanti. Tapi kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, tapi sayang 1000 kali sayang, kalaulah kita dalam kehidupan ini sibuk untuk mempertingkatkan pahala, membanyakkan pahala kita, untuk nak mengumpul pahala sebanyak-banyaknya, akan tetapi jika kita ada buat beberapa perangai, kita ada buat beberapa sifat, kita ada buat benda yang akan saya sebutkan nanti ni, Allahu Akbar, rugi yang tak amat sangat. Sebab apa saya kata rugi? Dia boleh merosakkan pahala silat hari bulan, membatalkan pahala puasa kita juga, malah dia boleh pahala kita tu bagi ke orang lain boleh ambil pahala kita. Ini akan saya kongsikan dalam kesempatan terbatas yang ada ini, insya-Allah. Sekali lagi kita nak menyerulah kepada semua rakan-rakan semua, kerana live kita ini dibawakan oleh Malaysia for Syria, dan mereka merupakan NGO yang sangat aktif untuk membantu rakan-rakan kita, saudara-saudara seakidah kita di Syria. Oleh itu, jom sama-sama kita berkongsi rezeki untuk tabung Ramadan Al-Habib, set kotak makanan RM150, atau anda boleh ke www.infaksyria.com/Ramadan. Saya jemput sangat-sangat untuk jom kita membantu mereka. Kita sendiri tak dapat nak pergi ke Syria, namun sumbangan anda boleh untuk nak disalurkan, nak disampaikan oleh NGO ini, agar kita juga dapat membantu mereka di sana, kerana mereka juga merupakan saudara-saudara kita yang sama akidah dengan kita, insya-Allah, ya. Okey, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya, ada kawan saya ni, Muzammil Abdul Qadir, masya-Allah, sahabat baik. Ni saya, kalau kawan-kawan geng-geng ulama-ulama tengok ni, saya begitu segan sekali, sebab saya dikenali sebagai seorang yang pemalu. Pemalu, dia kata, pemalulah sangat hang tu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, apakah amalan? Amalan dah. Perangai lah, perangai. Saya nak kata amalan tak kena pula. Amalan macam benda dapat fadilat. Perangai lah, perangai. Perangai apa? Sikap dan sifat apa yang akan menyebabkan kita punya pahala yang kita kumpul selama ini, beria-ria kita menambah-nambahkan pahala kita selama ini, dia boleh jadi rosak, dan silat hari bulan dia boleh jadi membatalkan kita punya pahala kita tu, malah dia boleh menyebabkan orang lain ambil habis pahala kita. Tu dia. Jenuh pahala kita duk kumpul selama ni, habis orang lain ambil pahala kita. Macam mana tu? Acana tu. Ini yang saya nak kongsikan. Pertama sekali, nombor 1. Yang pertama sekali ialah orang yang akan rosak pahalanya itu ialah orang yang terlibat atau melakukan perkara-perkara syirik.
sama ada dia terlibat atau dia melakukan perkara-perkara syirik, maka dia punya pahalanya itu boleh jadi rosak. Rosak habis pahala dia itu nanti. Dalam Quran Allah Ta'ala ada berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-An'am ayat 88, kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Andai mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan hilang semua amal yang pernah dikerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Tolong catat sikit kawan-kawan, tolong catat sikit. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka akan hilang semua amal yang dikerjakan. Habis syirik, habis. Banyaklah perkara-perkara yang berkait dengan soal syirik ini ataupun mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kata Imam Al-Ghazali, syirik ini merupakan satu bentuk kezaliman yang sangat besar. Allah Ta'ala maha baik, maha penyayang, memberikan kita rezeki siang dan malam, namun makhluk atau perkara lain pula yang kita sembah, wal-ayazubillah, perkara lain pula yang kita minta tolong. Seolah-olah kalau macam surah Al-Fatihah itu, dia seumpama kalau dia baca, yang kita selalu baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau lah ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak. Ada setengah manusia dia tidak berpegang gitu. Dia nampak pada zahir dia iyyaka na'budu wal bomoh kanasta'in. Apa lagi? Wal tukang ramal kanasta'in. Dia nampak sembah Allah, sembahyang tarawih sama, puasa pun puasa, tapi dalam bab minta tolong, bukan lagi Allah. Dia minta pada benda lain. Ataupun paling kurang dia menyembah manusia. Dia sembah manusia. Dalam dunia ni banyak tuan-tuan. Sembah duit, kan? Sembah orang, sembah syaitan. Penyembah syaitan banyak. Luaran dia nampak kemas, segak. Macam orang kata, kita nampak dia tak ada apa-apa. Tak. Dalam jiwa dia tu, dia ni penyembah. Dia penyembah. Kalaulah ada kesempatan nanti akan datang, kita boleh bincang ya tentang dipanggil sebagai berhala moden. Berhala moden tu ada satu benda yang sangat menarik, yang kebanyakan juga orang Islam kita sendiri dalam tidak sedar, dia meminta bukan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang main-main ini semua benda rosak habis pahala kita, habis lenyap pahala nanti. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fas'alahu syai'in fasaddaqahu falam yuqbalillah salatahu 40 yaumin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang mendatangi duk pi jumpa tukang ramal, kemudian dia duk tanya, dan dia pula fasaddaqahu, dia membenarkan. Sungguh ke tu? Sungguh. Ya ke? Dia percaya sungguh apa yang tok peramal ni semua cakap, maka falam yuqbalillah salatahu 40 yaumin. Tak diterima dia punya semayang selama 40 hari. Letih semayang 40 hari, Allah Ta'ala tak terima tau. Mungkin ada orang kata, kalau macam tu, kalau Allah Ta'ala tak terima semayang, baik tak payah semayang. Tak semayang berdosa. Tapi kalau semayang dalam masa yang sama, mendatangi tukang-tukang ramal apa semua ni, semayang Allah tak terima 40 hari tu. 40 hari. Amboi, cerita bab ni dan lain sangkut tu. Kan? Sebab itu kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, kena berhati-hati dalam bab ni. Kita bimbang sangat-sangat. Ada orang, ada ketikanya dia solat, dia beribadat, tapi dalam masa yang sama minta pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Syirik, minta pada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak. Ataupun dia tukang ramal ni dipanggil apa? Fortune teller lah. Fortune teller. Dia meramal masa depan. Ada setengah tu dia meramal pakai apa tu,
luaran tubuh badan seseorang. Tengok mata kawan ni, tengok jari kawan ni, tengok ni, aku rasa kau ni aku tengok kau punya tangan ni, kau punya pusat kau nanti, ini mata kau, telinga kau ni nampak gaya dapat jodoh sini, orang sini, kau tangan ini macam nanti kau dapat duit. Siapa tahu ni semua? Melainkan Allah. Ataupun yang saya duk bimbang juga, mutaakhir ini ramai pula yang nak jadi peramal-peramal kiamat ni. Yang nak jadi peramal-peramal kiamat tu satu benda yang tak betul kawan-kawan semua. Lebih baik kita memperbanyakkan amalan, lebih baik kita memperbanyakkan amal ibadah kita, taubat kita, kembali pada Allah. Itu lagi bagus berbanding kita duk sibukkan tentang soal tarikh sebenar kiamat tu. Sebab perkara ini semua dalam ilmu Allah, kita tak tahu. Kan orang sibuk tentang 15 Ramadan 2020 betul akan jatuh lah apa tu tai bintang lah kata. Ada yang kata akan menghentam bumi, planet-planet belangga semua. Kita nak bagi tahu benda tu semua memang akan jadi. Benda tu semua memang akan jadi berdasarkan hadis-hadis sahih daripada Nabi. Memang akan jadi. Memang akan jadi. Tapi masalahnya ialah menetapkan bila jadi, yang tu tak betul. Menetapkan bila jadi, 15 Ramadan ke 15 apa, tak boleh. Menetapkan bila jadi tu tak boleh. Tak boleh tahun bila, tahun 2012 ke 20 berapa, tak boleh. Menetapkan tu tak boleh. Sebab Allah saja yang tahu. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 187. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Kalau sambung, illa huwa. Surah Al-A'raf ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat bila. Kiamat bila? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan kiamat itu ada di sisi Allah. Tiada siapa dapat jelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Allah beritahu dalam Quran. Baca Quran tak ni? Faham tak Quran? Allah beritahu dah. Bila akan berlaku itu semua dalam ilmu Allah. Ilmu Allah. Sebab itu bila Arab Badui tanya kepada Nabi tentang mata sa'ah, bila akan berlakunya kiamat, Nabi jawab apa? Apa yang kau persiapkan untuknya? Bukanlah Nabi nak merendah-rendahkan soalan dia. Bukanlah Nabi nak memperlekehkan soalan Arab Badui itu. Tidak, sama sekali Nabi tak pernah merendahkan orang. Tapi Nabi nak mengajarkan bahawa persoalan yang jauh lebih penting ialah persiapan kau berhadapan kiamat. Itu lebih penting. Kalau sekiranya kau tahulah bila kiamat tu sekalipun, 2021 ke 2023 ke contoh, tapi sekarang masih bergelumang dengan maksiat, bergedik-gedik dengan TikTok lagi, duk dengan mak ayah pun derhaka lagi, dengan jiran pun gaduh lagi, sembahyang sunat tak pernah bertambah lagi, selawat pada Nabi pun jarang-jarang, Quran Ramadan ni tak buka lagi. Quran tak buka-buka lagi dalam Ramadan ni. Malu sungguh. Tak Ramadan pun tak buka Quran, Ramadan pun Quran tak buka. Dengar orang baca Quran pun tidur. Lepas tu sibuk nak tanya pasal kiamat bila. Ini suatu benda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Persiapan itu lebih penting daripada kita duk meramal. Jadi satu benda yang tak elok. Sebab itu Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan bahawa ini merupakan suatu perkara yang Allah Ta'ala nak ajar pada manusia. Jangan disibukkan tentang soal bila. Yang penting persiapan kita menghadapinya. Fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, fitnah musuh-musuh Islam. Ini semua kita nak kena ambil tahu. Itu lebih penting berbanding bila. Itu yang pertama. Yang keduanya,
perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala kita, merosakkan pahala kita. Habis silat air bulan boleh melenyapkan pahala kita, membatalkan pahala kita. Apa dia? Yang keduanya ialah mengungkit-ungkit pemberian. Ungkit mengungkiti, sakit menyakiti, memusnahkan diri. Kita cukup. Saya tak boleh. Saya kalau dah terbuka sikit terbuka lagu tu sikit dikira nak perhabis ya. Tolonglah, janganlah mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit pemberian adalah suatu perangai yang akan menyebabkan rosak pahala kita, batal kita punya pahala nanti. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 264. Surah Al-Baqarah ayat 264. Saya meraihkan mak saya pun lama ni. Mak saya pun tengok juga. Khadijah Mahmud tu mak saya tau. Mak Imam, terima kasih mak menonton anak andamu ini. Lambat mak masuk hari ni, baca Quran lama kot. Kat mana tadi? Mengungkit-ungkit pemberian. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ila akhiril ayat. Kata Allah, wahai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Jangan. Dia ungkit-ungkit ni benda yang berbahaya. Ungkit ataupun menyakitkan. Dua perkara di sini diulas oleh para alim ulama juga dalam hal ini. Antara yang saya boleh kongsikan ialah Imam Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi menyebutkan Al-mannu ini iaitu sikap perangai suka mengungkit-ungkit ini ialah iaitu zikru ni'mah ala makna ta'did laha wa taqzi'i biha, iaitu menyebut-nyebut nikmat, kebaikan, pertolongan, sedekah, bentuk-bentuknya nikmat yang kita pernah bagi, yang kita kongsikan pada orang, sama ada kebaikan, pertolongan, sedekah, dan kita menyalahkan orang lain pula pada ketika itu. Oh, sekarang kau tak nak tolong aku Dulu kau susah, aku yang tolong kau, tahu tak? Kau duk melepek dekat tiang masjid itu, aku yang tolong. Oh, sekarang aku minta tolong, kau tak nak tolong. Kau ni jenis perangai apa? Nampak? Satu, dia ungkit. Yang kedua, dia menyakitkan balik orang tu. Orang yang pernah dia tolong, menyakitkan balik. Kau ni jenis apa? Tak kenal budi. Kau ni memang itu, ini semua. Habis pahala kita. Habis macam mana? Wallahu alam. Allah yang tahu. Allah yang bagi pahala, Allah jugalah yang mengangkat balik pahala ke. Allah lah yang akan hapuskan pahala tu semua. Allah yang akan buat tu semua. Tapi kita manusia dalam ilmu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita ni, yang kita tahu, buat perangai tu habis. Tolonglah kawan-kawan, kita ni dalam buat apa kebaikan pun, jangan sampai kita, dia kalau orang ikhlas ni selesai, settle. Orang ikhlas ni settle. Tapi orang hak tak ikhlas ni, dia ada sebab-sebab tertentu ni masalah. Sebab itu bagi saya lah, kawan-kawan kalau nak bagi kawan pinjam duit, masa bagi pinjam tu kan, berhutang lah. Masa berhutang ni, ikutlah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Faktubu, tulis dulu, ada akad apa semua kan, ada saksi ke apa semua. Maksud saya, ada perjanjian yang proper. Main mulut 1000, main mulut tak ada apa, tak ni, susah. Baik itu kadang-kadang kalau secara peribadi, saya sendiri ke apa, kalau orang nak pinjam duit ke apa, kalau kita tak mampu nak bagi sejumlah yang dia nak, kita bagilah dengan niat, tak apa, ini tak payah bayar balik. Katalah dia nak pinjam berapa, 500. Oi, 500 banyak. Kita bagi dia RM50. RM50 ni tak payah bayar lah, ambil je lah. Ambil je 50 tu. Hati kita pun senang, tak ada nak marah-marah, nak tension-tension. Saya bukan apa, saya bimbang. Kita buat pahala sekali, tapi dosa berkali-kali. Macam mana? Pahala sekali,
bantu dia waktu dia sangat perlukan duit, kita bantu bagi pinjamkan duit kat dia, pahala tu. Tapi dosa berkali-kali. Dosa apa? Dosa mengungkit, dosa mengutuk dia, dosa mengata, dia tu memang keturunan jenis tak suka bayar hutang, jenis tak ingat bayar hutang orang. Kau ingat tak nenek dia dulu? Lepas tu cerita kat orang, boh dalam Facebook, hentam dalam grup WhatsApp, habis pahala. Habis. Ingatlah kawan-kawan semua. Habis tu ustaz, orang tu jenis tak erti bahasa, tak nak bayar juga. Nak buat macam mana? Sebab itu masa perjanjian tu dulu, ataupun masa berhutang tu dulu, kena clear semua tu. Tak mampu, tak payah bagi pinjam. Tak boleh ustaz kawan. Kena. Kena ingat benda-benda tu. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ros Aini dia tanya, bagaimana ustaz kalau suami menyakitkan hati isterinya? Pun sama, kita dalam hubungan kemanusiaan ni, duduk dalam rumah ni pula, dalam tempoh PKP ni pula, kadang-kadang ada setengah suami tu mengamuk-ngamuk dalam rumah sampai menyakitkan hati isteri. Tak boleh kan? Jangan wala tu'dhiha, jangan sesekali menyakitkan dia, menyakitkan sama ada luaran maupun dalaman. Menyakitkan dalaman tu jiwa dia. Dia masak untuk iftar, untuk berbuka puasa, kan, isteri masak apa, tak sedap, masin, garam banyak, mau menyakitkan hati. Tak boleh. Lempar pinggan, baling. Apa perangai ni? Suami jenis baling-baling barang ni, suatu perkara yang sangat tak bagus lah. Dalam Ramadan, Ramadan mengajar jadi siapa? Jadi jadi King Kong pula dalam bulan Ramadan ya. Okey, kawan-kawan semua, tak maaf lah kalau saya ni nampak gaya macam ustaz ni macam marah ya. Sila komen di situ ya. Jangan marah ya ustaz. Tolong komen kat situlah. Okey, saya tak boleh. Saya bab ni saya geram sungguh. Jenis orang tidak menjaga adab-adab ni, adab dalam berkeluarga ni semua, kita tak berapa suka perangai macam ni. Kan? Sebab kita nanti nak masuk syurga pun berkeluarga, kembali berkeluarga dalam syurga. Sebagaimana yang didoakan malaikat surah Ghafir ayat 8. Kalau tak silap saya boleh cek semula ya. Itu mengungkit-ungkit pemberian. Lagi satu disebut wal adha. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan wal adha ataupun menyakitkan hati penerima tu ialah huwa an yanharahu au yu'ayyirahu au yushtamahu, iaitu seseorang yang membentak penerima, menghina penerima, mencela penerima. Kawan-kawan biasa pergi ke mana-mana hentian rehat ke apa kan, kalau musim selain Ramadan lah, selain Ramadan kan, kita tengah duk makan mi rebus, duk makan nasi lemak, duk gigit burger tu, datang orang, Assalamualaikum, mohon sumbangan tu. Minta sikit nak pinjam apa kita pun kau tak nampak ke aku makan ni? Kau ni mana apa menyakitkan hati dia. Kau ni muka ni tak boleh. Jangan. Saya pernah nampak depan mata ada orang, masa budak tu datang minta sedekah. Dia minta pengesahan tu. Kau daripada mana? Mana sijil? Tengok. Sakit. Mana surat hospital? Mana apa tu? Semua dia minta. Jabatan Kebajikan punya surat mana? Budak tu dia bawa keluar semua dah. Dia bawa keluar semua yang file, yang CJ masuk pertandingan berlari sekolah ke apa tak tahu. Dia keluar habis, keluar. Lah kali pak cik tu kata, tak apalah, lain kali aku bagi. Hari ni aku tak rasa nak bagi. La ilaha illallah. Menjatuhkan air muka budak tu, memalukan budak tersebut. Saya bimbang, ini pun termasuk dalam keadaan kita menyakitkan orang. Tak boleh. Dah lah tak bagi tu lagi teruk. Bagi, ungkit, sakitkan. Tu pun dah teruk. Ni dah lah tak bagi. Kutuk budak tu pula, maki budak tu pula depan-depan ramai orang khalayak, lagi tak bagus. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah orang yang pahala puasanya boleh jadi rosak. Apa dia? Yang ketiganya ialah orang-orang yang tidak menjaga mulut dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia tak jaga dia punya kalam, dia punya lisan, mulut dia tak jaga. Tu mulut tak ada insurans, tak pergi sekolah punya mulut. Ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Kata Nabi, boleh jadi orang yang berpuasa tak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan ju'. Ju' ni bermakna apa? Lapar. Boleh lapar dahaga ya. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah membahaskan apa sebab puasa seseorang tu boleh jadi berakhir dengan lapar saja, tak ada apa-apa. Dak puasanya sah.
selagi tak berlaku pelanggaran ataupun perkara yang membatalkan puasa, masukkan dengan sengaja, muntah sengaja tu, itu membatalkan puasa. Tapi ini yang boleh batalkan pahala puasa, itu ialah apa dia? Mulut kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kerana puasa seseorang boleh jadi sia-sia sebab apa? Kerana dia tidak meninggalkan perbuatan keji dan bohong, cakap yang melalaikan dan lucah, cakap benda dalam seluar apa benda cerita ni, marahkan orang, tak setuju kepada pemimpin tertentu, tak setuju pada individu ini, tak suka. Jangan cakap benda-benda tu semualah. Ni puasa kot. Puasa kan? Hatta Nabi mengajarkan, didik diri, cakap, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Aku puasa, aku puasa. Jangan mulut tu, jangan. Habis macam tu menipu, cakap melalaikan, cakap benda lucah. Kalau dia tak tinggal, nanti pahala puasanya tu boleh jadi sia-sia. Ingat, tu yang ketiga. Dan yang keempatnya, nampak gaya kita pun dah nak ke hujung dah ni. Yang keempatnya ialah, tapi dalam kesempatan ni saya nak ucap terima kasih, hampir 4,000 yang menonton pada waktu ini. Dan kalau boleh tolong ramaikan lagi dengan share, panjang-panjangkan video ini dengan teman-teman yang lain. Semoga dapat mendapat manfaat, dapat perkongsian yang sama. Daripada live yang dibawakan oleh Malaysia for Syria ini, yang mana anda boleh menyumbang seperti yang saya sebutkan tadi dengan tabung Ramadan Al-Habib, dengan satu kotak set makanan RM150. Anda mampu menyumbang dan memberikan sumbangan anda itu untuk menceriakan mereka, saudara-saudara kita se-Islam yang berada di Syria sana, insya-Allah ya. Okey, yang keempat, perkara-perkara yang boleh juga menyebabkan kita punya pahala ini boleh jadi rosak, boleh jadi, orang panggil apa, Allahumma salli ala Muhammad, boleh jadi silap air bulan, orang lain boleh ambil kita punya pahala. Ini satu hadis saya nak bacakan, iaitu yang keempatnya ialah kita buat zalim pada manusia. Kita zalim pada manusia dalam keadaan, dalam bentuk apa? Dengar. Dalam hadis, baginda Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu. Kata baginda Nabi, siapa-siapa yang dia ni buat zalim pada saudaranya, min 'irdihi, dalam bentuk kezaliman tu dalam bentuk maruah. Sama ada kita memalukan dia depan khalayak, seorang majikan, bos memalukan satu orang staff di hadapan staff-staff yang lain, memalukan orang, melibatkan maruah. Atau kita tuduh orang ni buat skandal, kita tuduh kawan ni ini kacau bini orang ke, buat benda tak baik ke apa, tuduh ke, benda melibatkan maruah. Kawan kita tuduh bapak dia buat benda, tuduh maruah. Ini semua Nabi berpesan, falyatahallalhu, minta halal dulu, minta halal darinya, ataupun minta maaf daripadanya dulu. Bahasa orang kita minta halal lah, tapi kalau nak ikutkan bahasa di sini, iaitu minta maaf balik dengan orang tu, minta maaf balik pada dia. Sebelum apa? Minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Disebutkan sebelum datangnya hari yang mana tidak ada gunanya lagi dinar maupun dirham, maknanya hari kiamat nanti ya, ataupun hari akhirat nanti. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadari mazlamatihi, ataupun nanti kau punya pahala nanti akan diambil oleh orang-orang yang kau zalimi. Dulu masa di dunia, kita maki satu orang, kita kutuk, kita hina satu orang, dan dia pun tak boleh nak balas. Mungkin dia tak ada kuasa, dia tu orang, nak dibandingkan orang hak maki ni, orang ni lagi tinggi ke apa. Di akhirat nanti, orang yang dizalimi, yang dimaki tu dulu, dia boleh ambil pahala orang hak yang maki dia, kutuk dia dulu, dia boleh ambil pahala orang ni. Ya Allah, penatnya kumpul pahala. Dia boleh ambil pahala orang-orang tu. Pahala kita yang duk kumpul selama ni, orang yang kita zalimi tu, dia boleh ambil pahala kita. Dia boleh ambil pahala kita. Wa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alaihi. Akan tetapi juga, kalaulah
tak ada pahala. Orang ni pun dalam maki orang, hidup tak senonoh, pahala tak ada, ada dosa ya. Maka dosa orang hak dizalimi tu dibagi kepada orang hak ni yang duk maki, yang buat zalim ini masa di dunia dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ni pun juga ada satu lagi kaitan juga dengan hadis yang paling biasa kita dengarlah, hadis berkait tentang atadruna manil muflis kan, yang Nabi pernah tanya sahabat tentang tahukah kalian semua berkaitan tentang siapakah orang yang muflis, orang yang dikatakan, kita bahasa kita ini kita kata apa, bankrupt lah. Tahukah kamu orang bankrupt itu sebenarnya siapa kan? Maka di akhirat nanti juga dalam hadis Nabi menyebutkan orang yang bankrupt tu ialah orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan membawa amalan-amalan ini semua, tapi akhirnya habis amalannya, pahalanya semua diangkut bagi dekat orang-orang yang dia buat zalim masa di dunia dahulu. Namun kalau berdasarkan hadis tersebut, kita dapat simpulkan bahawa ada 5 perangai jangan duk buat pada orang, 5 bentuk kezaliman pada orang lain yang jangan dibuat. Pertama, maki hamun orang. Yang kedua, menuduh orang. Yang ketiga, makan duit orang. Yang keempat, menumpahkan darah. Yang kelima, pukul orang. 5 perkara ini saya kira cukup untuk memberikan suatu bentuk kesedaran kepada kita bersama, agar kita jangan jadi golongan yang akhirnya pahala yang kita kumpulkan selama ini habis macam tu saja, hanya kerana tangan-tangan kita ataupun kerana kejahilan kita juga ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman, kawan-kawan yang menonton sejak daripada kurang lebih sekitar 6.45, 6.50 pagi tadi sehinggalah sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran besar di sebalik apa yang kita sama-sama usahakan ini, insya-Allah ya. Dan kalau boleh kita akhiri sama-sama dengan doa. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini, live kita ini, sama ada di Instagram, di Facebook atau di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official, mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Berkatilah kami di bulan Ramadan Al-Mubarak ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesempatan bertemu dengan malam 1000 bulan, malam Al-Qadar ya Allah. Kurniakan kami kekuatan, keteguhan jiwa dalam kami menempuh hari-hari dalam tempoh yang sukar ini ya Allah, di bulan yang barakah ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang menonton saya dan mudah-mudahan kita akan dapat live lagi pada kesempatan akan datang. Cuma saya nak maklumkan sebentar saja lagi, sekitar jam pukul 10 pagi. Jam 10 pagi saya jemput kawan-kawan semua untuk beramai-ramai untuk menyaksikan ataupun tonton lagi live saya, kerana ini ada satu berita baik. InsyaAllah saya akan melancarkan buku keempat saya ya. Buku keempat saya berjudul Dropship Pahala. Buku Dropship Pahala ni adalah buku terbaru yang sebenarnya diterbitkan oleh Karya Bestari. Terima kasih banyak pihak Karya Bestari dan Karangcraft, kerana insya-Allah kita akan buat pelancaran sikit sebentar lagi jam 10 pagi. Buku ni adalah buku yang keempat dan sedikit sebanyak bab berkait tentang menghabiskan pahala ni pun dimuatkan dalam buku ni sebenarnya. Siapa-siapa yang berminat nak dapatkan dan nak tahu sedikit sebanyak isi kandungan yang berkait dengan buku ini, anda boleh sama-sama tonton sebentar lagi di Facebook saya juga, Ustaz Ilyas Ismail, jam 10 pagi insya-Allah dalam ruangan ulas buku bersama dengan saya nanti. Dropship Pahala, apa cerita ni Dropship Pahala pula dah ni. Okey, so terima kasih sekali lagi semua. Moga ada rezeki kita jumpa sebentar lagi, dan terima kasih sekali kepada Malaysia for Syria atas tajaan. Mudah-mudahan kita dapat memberikan sumbangan kepada
kepada NGO ini dalam usaha untuk merealisasikan apa yang mereka hasratkan agar kita dapat membantu saudara-saudara kita di sana. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.